Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Sekarang menunjukkan jam pukul 4.30 pagi 30/3/2020. Masih lagi dalam PKP. Okey, duduk di rumah, stay at home. Okey, berkaitan dengan moratorium, ramai yang bertanya pada saya, yang kurang faham lah apa yang saya blastkan hari itu. Okey, cuma itu adalah cadangan saya, cadangan saya atas pengiraan yang saya dah buat. Okey, di mana dari segi moratorium, dari segi untuk hire purchase dengan iaitu hire purchase tu adalah perumahan loan kereta lah, dengan personal loan tak ada masalah sebab dia adalah fixed rate dan dia just extend dia punya period tamat loan tu lah. Alright. So cuma yang bezanya dia adalah dekat mortgage lah. Okey. Cuba kita orang kata apa? Saya buat video ni atas permintaan ramai orang, dan ada satu admin, tak tahu admin YouTube ke admin apa, daripada kita hebat. Okey, dia minta suruh video, nanti dia akan upload dalam dia punya channel lah. So dia kata minta subscribe channel dia, Kita Hebat, dan like lah video. Okey, itu pada dia lah. Nanti video ni saya akan bagi dekat dia. Okey, so balik pada moratorium. Okey, yang tangguh 6 bulan untuk loan rumah kan. Okey, kalau tengok pada dia punya FAQ dia daripada Bank Negara kan, soalan nombor 1 sekali. Okey, soalan nombor 1, what is the deferment of loan or financial payment? Is just temporary deferment as suspension, bla 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 bla. Lepas tu perenggan yang kedua, interest/profit will continue to be added accrue on loan. Financing payment that are deferred and borrowers customer will need to honor the deferred payment in the future. Loan and financing payment resume after the deferment period. Maksudnya di sini, okay, interest ataupun kalau siapa ambil Islamic financial untuk mortgage dipanggil sebagai profit yang bank akan dapat. Okey, ataupun syarikat yang bagi pinjaman tu akan dapat. Okey, so yang saya nak terangkan, okey, yang dah buat loan, maksud dia sebelum kita apply loan, kita tahu interest dia adalah kalau mortgage 4.5 something, right? 4.5 something. So itu part lain, itu part sebelum lulus. Okey, ini part selepas lulus, maksud dia kita dah bayar. Okey, kita dah bayar. Okey, dekat situ ada perbezaan dia. Perbezaan. Semua orang ingat contohnya yang contoh kita kena bayar loan rumah tu sebulan 1,000. Okey, so dia orang ingat yang sebulan 1,000 tu adalah dia punya profit atau interest yang bank dapat adalah 4.5%. Itu pengiraan yang sebelum kita nak apply. Selepas kita dah approve dan kita kena bayar bulan tu, schedule dia dah lain dah. Okey, saya tunjuk schedule dia. Saya harap nampak lah, sebab 4.30 pagi buat benda ni kan. Alright, so kat sini saya tak nampak okay, saya tunjuk. Alright, so dekat sini bila dia dah jadi schedule, okay, nampak okay, untuk mortgage adalah dipanggil sebagai reducing balance. Okay, reducing balance. So dekat sini, okay, dekat sini kita pecah pada 3.
Okey, pecah pada 3. Okey. Ini kita ambil kira antara ini macam dia tak ngam ni, tak apa. Kita ambil sini lah. Alright. So dia punya dekat sini. Okey, dekat sini. Ini. Okey. Kita ambil untuk tahun yang pertama sehingga tahun ke-5, lepas tu tahun ke-10, tahun ke-15, lepas tu tahun yang ke-20. Something like that. Everything lah. Okey, so kalau korang nak tahu, okey, kita kecilkan skop dia. Okey. Untuk payment dia ada macam ni tau. Okey. Dia panggil sebagai end table lah. Saya panggil sebagai end table. Okey, di mana okey, kita pecahkan. Okey, kita pecahkan. Okey. Okey, let's say ini tahun ke-5 bayar, tahun ke-10, tahun ke-15, tahun 25, tahun ke-25. Alright. So, kita jangan fikir bahawa yang kita bayar 1,000 sebulan tu adalah dipanggil sebagai kita bayar sekali dengan interest kan, principal dengan interest, dan kita anggap yang interest 4%, tak. Okey, sebenarnya untuk 5 tahun pertama, okey, untuk 5 tahun pertama ni, okey, yang bahagian ini saya tanda bagi nampak yang bahagian ini adalah bahagian kita bayar interest. Nampak tak? Okey, bahagian interest. Okey, di mana let's say lah, okey, yang tahun ke-5 ni interest dia 75%. Yang pokok dia atau principal hanya 25% yang kita bayar. Maksud dia, kalau bulanan loan tu, loan installment tu RM1,000, maksudnya di sini RM750 adalah kita bayar interest, RM250 kita bayar principal. Okey, faham kat situ kan? Alright. Kenapa saya cakap bahawa kalau yang bawah 20 tahun loan ni, bawah 20 tahun loan ni memang tak sesuai untuk kita ambil moratorium ni. Okey, kita buat pengiraan. Tadi kita dah dapat kan, yang 5 tahun tu yang interest kita bayar 750. Okey, so 750 kita darab dengan 6 bulan, total berapa okey, total 750 darab dengan 6, 4,500. Okey, 4,500 ni, okey, let's say lah, okey, yang kita buat loan ni, kita buat loan pokok dia 100,000. Waktu kita first kita nak buat moratorium. Okey, so bila dekat habis moratorium, pokok tu akan jadi tambah dengan 4,500. So pokok yang akan datang adalah 104,500. Okey, dekat sinilah yang akan anda rasa, weh, apa aku bayar tak turun-turun ni, aku bayar tak turun ni, aku punya loan. Inilah dia. Okey, ini yang end table ni, okey, tak ramai yang tahu. Okey, so
interest 4,500. Okey, contoh kita ambil moratorium. Okey, contoh kita ambil moratorium. Okey, 1,000 sebulan, maknanya 6,000. Contohlah, ada yang cakap nak masuk ke amanah saham, ada yang masuk ke tabungan haji, ada yang kata buat investment. Okey, kita let's say investment tu kita ambil return 5%. Kita ambil average 5%. So 6,000 darab 5% untuk dia punya ni, dapat dalam around 1, 2, 3, 60 dalam 30. Okay, 6,000 darab dengan 5%. So kita akan dapat 300 dividen, betul? So kita nak cover yang 4,500 kita bagi dekat syarikat yang bagi kita loan tu, divide by 300. Okey, 4,500 divide by 300. Kita kena ada at least 15 tahun investment untuk nak dapatkan balik kita yang bagi dekat syarikat tu. Alright. Okey, faham tak dekat sini? Okey, kita dah buat loan, lepas tu kita tangguh. Dalam masa penangguhan tu, profit dan interest pihak syarikat yang bagi kita loan tu dapat. Okey, berjalan seperti biasa. Alright. Cuma dia tak ada compounding interest lah. Cuma yang interest pada asal masa kita sign agreement tu ada. Okey, sebab tu kalau tengok dekat sini balik, okey, bila tahun ke-20, okey, tahun ke-20, interest yang kita bayar kemungkinan lah 25%, yang pokok kita bayar 75%. Yang ini mungkin berbaloi untuk kita ambil moratorium. Sebab apa? Daripada 1,000 yang kita bayar bulan-bulan, 250 kita bayar untuk interest sahaja, 750 yang kita bayar untuk principal. Okay, so ada yang bertanya dekat saya, so mana yang lebih afdal lah, dia orang tanya kan, lebih afdal. So bagi saya, siapa yang bawah 20 tahun tu kurang sesuai nak ambil moratorium. Yang atas 20 tahun sesuai. Okay, kalau dia ambil 20 tahun tu, dah bayar loan 20 tahun tu, tinggal lagi balance dalam 10 tahun ke, boleh ambil moratorium tu, dan duit tu boleh dia buat investment ke, nak saving ke, everything lah. Alright. So yang mana saya bagi tahu yang mana yang gaji still berjalan, income still stable lagi. Kalau saya punya pandangan lah, okey, tak perlu ambil moratorium. Okey, moratorium tak perlu ambil. Okey, dekat sini pun dah nampak berapa interest kita bayar dekat pihak yang kita bagi loan tu. So kalau rumah tu bulanan kena bayar 2,500 baru 5 tahun. So dekat 10,000 selama 6 bulan tu, 10,000 kita dah bagi dekat bank, dan bank akan masuk balik dalam principal, dan benda tu akan kira balik sebagai interest everything, sebab dia reducing balance. Dipanggil reducing balance lah. Okay. So terima kasih kepada admin kita hebat. Okey, untuk penerangan saya ni. Okey, ada yang bertanya pada saya juga, untunglah kita tangguh 6 bulan ni, kan kita dapat duit 1,000 sebulan tu, kita boleh buat investment, kan? Yang saya kata tadi. Okay. So siapa yang buat investment, rate return dia, rate return dia let's say lah 5%, kan? So kita ambil
dekat 10 hingga 15 tahun dia punya return dia kan, nak dapatkan balik apa yang kita bagi kat bank. So benda tak sesuai lah sebenarnya, tak sesuai. Siapa yang nak teruskan, ambil monitor. Siapa tak nak teruskan, saya terpulang lah kan, terpulang. Okay. Rasa setakat ni je yang saya boleh terangkan. Kalau ada komen apa-apa dekat apa nama channel Kita Hebat tu, kalau admin kata ada kena buat penambahan video, dia akan beritahu saya lah. Okay, terima kasih. Salam tahajud pukul 4.45. Okay, Assalamualaikum.